bersesuaian dengan pengamalan para sahabat Nabi sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin faj'ala an-nasu 'adlahum muddain min hintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya membayar zakat fitrah segantang tamar atau segantang bali, maka orang ramai menyamakan segantang itu dengan 2 cupak hintah gandum, iaitu makanan terbaik yang dimakan oleh mereka. Oleh itu perbuatan mengeluarkan zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan, yang dimakan hakikatnya adalah sangat baik dan lebih menepati roh zakat fitrah itu sendiri. Ia juga menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala yang amat menggalakkan kita memberi sesuatu itu adalah dengan cara yang terbaik. Pastinya kita juga ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, khususnya dalam berkaitan bulan puasa ini, ibadah kita ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hakikatnya kewajiban zakat fitrah adalah pelengkap ibadah-ibadah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Memberikan harta dalam bentuk zakat memerlukan kepada kekuatan iman. Ya, untuk kita membayar mengikut kepada zakat, mengikut kepada harga beras yang telah ditetapkan itu, ianya berbalik kepada iman. Andai kata kita ini memang pemurah, memberikan lebih banyak harta, yakni dengan mengeluarkan zakat fitrah mengikut beras yang kita makan, maka itu adalah tanda penyakit bakhil kita telah pun hilang, berjaya kita kikis. Namun kalau masih lagi berkira-kira untuk membayar zakat fitrah mengikut kadar beras, bermakna kita masih dikuasai nafsu dan jauh untuk mencapai darjat takwa. Darjat takwa bagi orang yang berpuasa sangat penting, kerana ia adalah merupakan kesan daripada apa yang kita berpuasa, apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Andai kata berubahnya kita selepas bulan Ramadan al-Mubarak ini daripada sekarang, maka itu bermakna kita telah mencapai tahap puasa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sekiranya keluarnya kita pada Ramadan al-Mubarak ini sama dengan sebelum Ramadan al-Mubarak, maka fikirkanlah apakah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Selain itu, mereka yang berjaya mencapai darjat takwa dalam berpuasa sehingga menjadi pemurah dan suka berzakat serta bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang sangat luar biasa. Syurga ini adalah berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syurga yang sangat luar biasa. Hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan tara dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha faqama a'rabiyyun faqala liman ya Rasulullah? Qal liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan-nasu niyam. Sesungguhnya dalam syurga terdapat sebuah bilik yang tembus penglihatannya, luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan jika dari dalam dapat melihat keluarnya. Kemudian berilah seorang Arab Badui lantas bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah bilik itu disediakan wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi mereka yang berkata baik, memberi makan, termaksudlah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan salat di malam hari dan ketika itu tatkala manusia masih lagi nyenyak tidur. Lihatlah janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bertakwa, telah disediakannya bagi hadiah yang sangat istimewa. Ia adalah hadiah istimewa yang bagi mereka yang berjaya mencapai darjat takwa keimanan kita. Muslimin yang dirahmati Allah, bilakah waktu untuk kita melaksanakan kewajiban zakat fitrah? Imam Syafi'i mengharuskan kita menunaikan zakat fitrah sejak
permulaan satu Ramadan lagi untuk mengelakkan terlupa menunaikannya. Untuk kita yang berpotensi untuk lupa, maka selesaikanlah zakat fitrah seawal yang mungkin bagi mengelakkan untuk kita terlupa menunaikan zakat fitrah. Amalan ini adalah sah, bahkan lebih baik bagi kita untuk mengelakkan berebut-rebut apabila menunaikannya di saat akhir. Haram dan berdosa sekiranya terlalai atau terlupa menunaikan zakat fitrah sehingga melepasi satu Syawal. Namun begitu, zakat tersebut perlu juga ditunaikan melalui kaunter-kaunter LZS secara atas talian dan dikira sebagai qada zakat. Ingatlah hukum menyegerakan pembayaran zakat fitrah termasuk qada zakat fitrah adalah wajib. Ini kerana sekiranya orang itu terus menangguhkan zakat fitrahnya, maka itu bermakna dia juga akan terus berada dalam keadaan haram dan berdosa sepanjang masa. Seandainya dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat sekali untuk zakat fitrah ini untuk kita tunaikan seawal yang mungkin dan untuk kita tidak melupakannya. Muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini adalah beberapa perkara yang boleh kita ambil intipati dan pengajaran untuk kita bawa kepada keluarga kita. Pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadah yang sangat besar untuk dalam ibadah puasa untuk mencapai sifat taqwa. Yang kedua, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah mengikut kemampuan diri, iaitu memilih harga fitrah yang lebih sesuai bagi mereka. Yang ketiga, secara umumnya umat Islam menunaikan zakat fitrah tanpa banyak soal. Sepatutnya begitu jugalah tanggapan kita terhadap zakat harta, menunaikannya tanpa sebarang soal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, malah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan dengan menjauhkan daripada perbuatan keji dan maksiat.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج اللهم أعادنا العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلنغور تنكو أمر شه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عافي العمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلال وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat, mewakaf harta, menginfakkan harta melalui pusat wakaf, zakat dan endowment wazan UPM. Allahumma ya dafi'al bala ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا